Dan aku sebagai host, aku remind kau, jangan cuba untuk memperbodohkan kami. Dah, bukti kau mana? Lagi saya cakap. Saya Kau hanya adalah bercakap. orang yang Bukan. Kau buka camp 7 Sat benda tu faktor tu. 2024. Dah sekarang, dah kau buka camp, kau tunjuk. Ya, silakan. Tak ada, saya cuma nak kongsi. Semalam lepas tengok live Ustaz tu, saya ada tengok lagi satu live. Dan kebetulan ada satu adik ni yang kisah adik dia diliwat tu kan. Kebetulan tak tahulah macam mana dia boleh naik dalam live tu. Tapi saya sangat macam terkejut sangat dengan orang-orang yang ada dalam live tu. Sebab mereka victim blaming yang teramat-amat, yang saya tak masuk di akal lah. Apa yang dia orang buat? And dia macam daripada segi soalan-soalan yang ditanya tu macam lebih Dalila nama dia rasanya. Ya, yang soalan-soalan yang orang-orang dalam live tu tanya, kenapa dia buat report selepas beberapa tahun, tahu yang adik dia diliwat dan diperlakukan macam tu, kenapa ambil masa yang lama, dan mereka mempersoalkan kenapa tindakan tu tak diambil pada masa dia tahu yang adik-adik dia diliwat. Dan saya tak sangka ada orang yang masih topik yang dibincangkan tu tak masuk di akal langsung. Sebab mereka dok provoke si Dalila ni, kata kenapa sangat hentam. Saya dengan suami saya Ustaz kita orang fan Ustaz. Dekat room mana tu? Apa dia? Dekat room mana tu? Tak perasan lah room mana, tapi adalah beberapa orang. Boleh tanya akak sirap tu. Nama dia Dalila tu kan, tak tahu nama nickname dia dekat TikTok apa, tak ingat saya. So dia dok provoke si Dalila ni. Saya faham penceritaan Dalila tu mungkin tak Kak sirap. orang kata dia kadang-kadang ada yang 2021 punya cerita dia keluar dulu, kemudian dia susunan cerita tu mungkin tak berapa orang kata tersusun kan. Tak berapa cantik. Tapi dia asyik duk salahkan Dalila. Kenapa report tu dibuat selepas beberapa tahun, awak tahu yang adik awak diliwat, kenapa? And then ada satu dia betul-betul saya duk komen, saya tak pernah tahu komen dalam live tau Ustaz. Semalam saya tak tahu kenapa saya betul-betul suruh Dalila tu keluar daripada live tu, sebab saya rasa macam dia kena bully dalam tu. And then lepas tu ada satu Ustaz yang saya tak boleh terima, kemungkinan lah ada bapa kepada mangsa liwat ke apa benda dalam room tu. Dia abah dia boleh kata dengan si Dalila ni, semoga adik-adik awak yang ditahan tu, yang sekarang kena ni kan, dapat balasan yang serupa sebab anak dia mengalami nasib yang sama. Saya macam, kenapa kau nak salahkan adik-adik dia yang daripada kecil tu, bukannya buat dengan sendiri, tapi diajar kan, untuk mendapat balasan yang atas sesuatu perkara yang bukan mereka sendiri buat dengan rela hati tu pada asal. So saya sangat ni saya geram pula dengar ni. Betul, sebab kita tak masuk semalam ni. Saya ingatkan suami saya kata Ustaz mesti ada dalam ni. Lepas tu Ustaz ada satu lagi komen, ada pakcik tu lah komen. Dia tanya yang Dalila ni pernah jumpa psychiatrist ke tidak. And then dia boleh cakap apa tak? Dengan geng-geng dia dalam tu lah. Last kali. Tak apalah, dia dah jumpa doktor psychiatrist 3 kali. Maknanya tahulah maksud dia apa ni. Tapi dia memang tak ada akal. Budak tu sedang mengalami trauma, and you all asyik duk ini ke profil profil tu? Saya tak Ustaz kena jauhkan yang ni. Betul. Yang ni yang kita ni. Ini ke yang tu? Dia boleh follow sampai pukul 4 pagi kita orang dengar. Sangat-sangat, sebab saya rasa macam ni tahun 2024 Ustaz. Untuk manusia berfikiran ada pendapat masing-masing, saya faham, tapi sampaikan you nak salahkan mangsa-mangsa adalah satu perkara yang sangat bodoh. Dan kebanyakan orang dalam chat room tu bukannya budak-budak JSB, bekas-bekas budak ke apa, tapi ni dah macam mak-mak orang, bapak-bapak orang, datuk-datuk orang pun ada. Datuk orang tu punya abah. And then dia duk kata kenapa dia dengan anak dia pun ada. Dia siap kata Dalila ni dia cakap dengan dalam tu dia ni budak bermasalah ni sebab asyik lari daripada JSB. Dia ditangkapkan balik. Jadi saya macam, ya Allah ya Tuhanku, kadang-kadang dia kena faham orang tu nak ambil tindakan dah lama, tapi kita bukannya boleh buat sekelip mata kan Ustaz, kan banyak benda yang kita kena fikirkan. Mungkin macam dia adik-adik dekat situ, ada benda-benda yang dia fikirkan sebelum dia buat sesuatu tindakan tu. Jadi saya rasa macam saya memang sangat-sangat geram. Dan saya harap kalau orang-orang yang ada pendapat macam ni Ustaz, dan saya rasa diorang ni sangat bahaya sebab diorang ni patut dijil.
Tak boleh jumpa dengan orang tu. Siap dia cakap apa Kalau tahu? jumpa dengan orang dia jadi menghasut dah. Ya, dia cakap apa Ustaz? Kalau ada PDRM nanti, itu kan chat room lain Mesti dia orang yang sama. orang yang sama. Kalau di PDRM duduk gelak-gelak macam benda ni macam mainan bagi dia orang. Ya, dia orang kata yang kita ni yang tak faham apa tujuan GSB sebenarnya. Dan kami sangat faham macam Jadi Ustaz cakap, bukan sebab kesesatan saja, tapi ini isu macam children slavery. Dan di tahun 2024 tapi masih ada konsep slavery di tahun 2024 Ustaz. Kan? Jadi Tak ada. apa yang mereka cakap tu macam dan gelak-gelakkan mangsa victim blaming pada malam semalam tu saya rasa sangat-sangat melampau. Tapi Kan? apa yang dia orang topik yang semalam tu memang Ya Allah Tuhanku, tak pernah komen dalam talk ni. memang geram. Memang sangat-sangat Saya ingat geram. betul-betul saya ingat Ustaz ada dengan yang Saya tak kat ada. sidang tu. Saya tak ada. Kalau saya ada, saya ni punya pendirian ialah saya tak kacau room orang. Kalau orang nak bahas, mai dekat room saya. Saya punya room ada kelebihan sikit, ada orang ramai sikit lah. Jadi boleh datanglah dekat room saya. Cuma saya takkan kacau dekat room orang. Kecuali ada orang invite, saya mungkin boleh masuk Adalah dalam tahu room tu masa lah. tu Ustaz jadi netizen juga ke kan? Oh, tapi apa yang disebutkan ni sakit hati ya. Perbuatan dia orang tu macam dia boleh menghasut lagi, boleh rekrut lagi. Lagi ramai lagi pengikut. Untuk dan diorang menafikan diorang bukan ahli. Saya tak kisahlah kau ahli ke kau tak ahli ke, tak ada masalah, tapi jangan Kepercayaan. menyalahkan mangsa-mangsa. Betul-betul Yang mangsa-mangsa tak ni budak-budak kecil Ustaz. Kan? Kadang-kadang perempuan kita tak tahu dia dipaksa, dia terpaksa, dan budak-budak ni daripada kecil daripada 6 tahun. Isu liwat ni dia menarik sebab bila dia diliwat, bahkan beberapa kali diliwat, dia ada kehendak untuk meliwat. Dia diliwat dan dia meliwat. Dia ada ketagihan untuk meliwat. Bila dia buat ketagihan meliwat itu bukan semata-mata dia salah. Dia salah meliwat, tetapi bukan semata-mata dia salah. Tetapi itulah circle yang berlaku dalam isu liwat. Yang ini adalah masalah dalam liwat. Bukan dia ni yang meliwat orang ni pun dia adalah mangsa. Kita kena layan dia seperti mangsa. Sangat-sangat betul. Dan saya sangat faham kalau bukan mudah untuk pulihkan diorang sebab benda tu dah jadi satu macam Ustaz cakap Diorang ketagihan. kena basuh kau. Sebab diorang dah di brainwash dalam orang kata skala yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat besar. Dan benda ni memang saya rasa sangat ambil masa Saya untuk pun dah memang tak faham macam mana dia orang boleh taksuh. ketaksopan yang melampau Ustaz. Kan? Dah pegang phone, dah boleh tengok YouTube, dah boleh tengok tu, dah boleh tengok ni, dah boleh fikir. Yang tu tua rasanya, umur 7 kubur dah kot. Yang si Abah tu. Tapi bercakap macam orang umur Macam budak-budak. baik, anak saya yang 5 tahun. Pemikiran yang Jadi itu je lah Ustaz yang saya nak kongsikan. Cuma saya harap lepas ni kalau ada orang kata mangsa-mangsa yang terpaksa menceritakan kisah diorang tu bukan sebab untuk meraih simpati ke apa, tapi untuk bagi tahu kesedaran kepada masyarakat apa yang jadi kan. Kalau boleh mungkin boleh orang kata buat summary sikit. Sebab kadang-kadang mereka ni, yelah saya faham bila kita bercerita ni, kita punya story tu kejap ke atas, kejap ke bawah kan. And then si Dalila ni tersalah sebut yang atuk dia kerja dengan Jaiz. Jaiz tu di Sabah. Saya rasa saya faham lah. Mungkin dia tersalah sebut. Dia tak tahu apa Jabatan Agama Islam kat Sabah tu dipanggil apa. pendek kata dia tak pandai bercakap. Mungkin daripada segi penceritaan tu tak berapa orang kata seperti apa tak kemas lah. Tapi saya faham kan. Tapi orang-orang kat sini kata atuk Diorang kerja memang dekat dia nak Sabah, tapi kenapa dengan petikai je. Jaiz? Jaiz tu kat Selangor. Saya macam ya Allah ya Tuhanku. Takut orang lain lagi yang dengar tu, dia kata betul lah kan, salah kerajaan. Ambil. Tak habis salah kerajaan. Saya pun tak Takut faham. pemikiran pun jadi macam PN tak? Dan memang dia Nampak terang-terang depan. kadar yang saya tengok tu memang dia ni memang room PN, room PN lah. Macam mana kat Parlimen kan, tahun ni, macam mana kat Parlimen lah, macam tu aja SB. Orang dah cakap dah terang dah, tapi masih lagi tak faham. Kepertikaian juga. Allah, dan padahal pertikaian tu RU tak pernah menang. Kan? Dia yang dan pertikaian dia Ustaz bukan atas fakta. Fakta tu yang dia cakap, duk tanya macam mana polis report tu dibuat. Dan Dalila ni terpaksa baca tau polis report. Dia bagi saya benda tu tak sepatutnya berlaku sebab mungkin sepatutnya confidential kan. Tapi iyalah mungkin tak ada orang guide dia supaya jangan cerita sepenuhnya. Boleh cerita Esok kemungkinan saya jumpa Dalila juga. Esok dalam PC saya akan hadir.
Dan saya akan jumpa beberapa orang ex-JSB ni, termasuk Dadila juga. Mungkin kita boleh bincang beberapa perkara kot, insyaAllah. Kan? Kalau Dalila ada dalam room ni sekarang, so saya sangat bersimpati atas apa yang awak dah lalui dan keluarga awak lalui. Semoga awak tabah dan insya-Allah lah urusan semoga dipermudahkan urusan, dan saya betul-betul sangat simpati dan saya sangat-sangat kesian dengan awak semalam. Saya dah suruh keluar daripada room tu sebab mereka sangat kejam, tapi tak apa. Insya-Allah lepas ni kalau ustaz boleh guide dia sikit kan. Tapi kalau jadi macam tu lagi, keluar je lah. Itu saja ustaz. Okey, baik. Terima kasih banyak, Puan. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Okey, baik. Assalamualaikum. Sakit hati pula saya. Saya bukan apa. Apabila seseorang itu, dia adalah mangsa, dalam bab ini ialah kakak kepada mangsa, kita perlu layan mereka sebagai seorang yang dianggap sebagai mangsa lah. Jangan kita buat pembulian. Tak tahulah. Dalam Al-Quran, ada kalimat yang sama sebutannya, sama ejaannya dan sama bunyinya. Tapi maknanya berlainan. Contoh kalimat man. Ada 3 jenis man sebenarnya dalam Al-Quran. Yang pertama, man isim tanya. Yang kedua, man isim syarat. Yang ketiga, man isim mewakili. Man tanya, terjemahannya siapakah? Man isim syarat pula, terjemahannya siapapun. Siapapun mak pilih, nescaya saya terima. Itu man syarat. Yang ketiga ialah man mewakili ataupun kita panggil man isim mausul. Terjemahannya ialah seseorang yang. Ketiga-tiga jenis man ini, kalau tuan-tuan salah letak makna dia, maka rangkap ayat itu akan jadi kelaru. Kalau anda buka kamus pula, kamus Melayu Arab, pasti ketiga-tiga man itu akan diberikan sekaligus makna dia. Man maknanya siapakah atau siapapun atau seseorang yang. Persoalannya, bila anda jumpa dalam Al-Quran, masa anda baca Quran, ia man jenis yang mana antara 3 itu tadi. Masalah begini tuan-tuan, tiada dalam sistem mudah Al-Furqan kami. Cuba tuan-tuan komen pada Ustaz Shihab. Cepat sikit Ustaz, kami tak sabar nak faham Al-Quran ni. Kalau saya, anytime saja. Okey.